Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta kathiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
واشغلي ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, apa khabar semua pada pagi ini? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama pada hari yang penuh dengan barakah. Okay. Salam Yaumul Barakah buat semua tuan-tuan dan puan. Hari ini hari Jumaat. Alhamdulillah kita dah berada di penghujung minggu dan saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja, sihat sejahtera insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ambil kesempatan pada hari yang penuh dengan barakah ini, hari Jumaat, kita memperbanyakkan selawat buat baginda dan para sahabat insya-Allah. Dan mudah-mudahan majlis kita, majlis ilmu pada pagi ini dipayungi sayap para malaikah insya-Allah, mudah-mudahan. Dan apa yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan, setiap pagi kita perlu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Seterusnya selamat datang diucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang baru saja masuk dan mungkin ada yang daripada awal tadi dah masuk. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bersama saya Ustaz Hadi dalam sharing tajwid. Dan Alhamdulillah ini kita bersiaran langsung untuk episod 232 tuan-tuan dan puan. Untuk episod 232. Alhamdulillah. Syukur hari demi hari kita dapat memberi komitmen, meluangkan masa untuk bersama dalam perkongsian ini. Alhamdulillah, terima kasih atas segala support yang tuan-puan berikan. Bantu saya juga untuk sharekan dahulu tuan-tuan dan puan kita punya live pada pagi ini. Kita sebarkan sebarkan selagi mampu tuan-tuan dan puan. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi kongsikan pengajian kita pada pagi ini dengan rasa tanggungjawab, nakkan masyarakat di sekeliling kita, khususnya umat Islam sendiri, untuk sama-sama kita dekat bersahabat dengan Al-Quranul Karim, insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, tuan-tuan dan puan, untuk pagi ini kita akan sambung seperti biasa, masih lagi surah Ali Imran. Tuan-tuan dan puan boleh tengok di bawah ini. Kita akan baca dua ayat saja hari ini, ayat 183 dan ayat 184.
Dan seperti biasa, rutin kita pada hari Jumaat, kita akan dahului dengan surah Al-Kahfi. Kita akan baca daripada ayat pertama hingga 10, insyaAllah. Baik. Alhamdulillah, semua sihat, nampak gayanya ni. Alhamdulillah. Moga-moga kita semua terus dibekalkan kesihatan yang baik, dan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata diuji dengan kesakitan sekalipun, anggaplah itu adalah satu ujian untuk kita, dan sekaligus untuk menghapus, sebagai penghapus dosa-dosa kita, insya-Allah. Baik, Alhamdulillah. Teruskan share, tuan-tuan dan puan. Teruskan share. Teruskan share seperti biasa. Baik, insyaAllah kita tak nak buang masa lagi, tuan-tuan dan puan. Kita nak mulakan pengajian kita. Jadi terlebih dahulu, kita buka dulu majlis kita, tuan-tuan dan puan, pada pagi ini. Dan jangan lupa juga untuk kita sedekahkan pahala bacaan kita kepada ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia, kepada sahabat-sahabat kita, kepada mereka lah. Tuan-tuan puan-puan tahu kan nak niatkan kepada siapa, insyaAllah mudah-mudahan sampai kepada mereka. Baik, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita teruskan dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni عمالا صالحا عمالا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني
وارزقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Baik, insyaAllah kita teruskan. Sebentar. Baik, insyaAllah kita akan teruskan bacaan kita surah Al-Kahfi, tuan-tuan dan puan, surah Al-Kahfi. Okey, baik. Kalau tuan-tuan dan puan ada mushaf, boleh buka muka surat 293. Okey, 293. Ustaz Hadi nyerongin. Nyerongin tu maksudnya ni, nyerongin lah ni. Nyerongin. Dia bukan gelak, dia macam menyengih-nyengih. Tahu nyengih, tuan-tuan dan puan. Belajar bahasa Perak ke ni ya. Baik, Alhamdulillah. Selamat datang kepada yang baru masuk. InsyaAllah kita akan teruskan dengan bacaan suratul Kahfi. Muka surat 293, tuan-puan. Muka surat 293, insyaAllah. Yang baru masuk teruskan bersedia dan boleh share dulu. Bantu saya share dulu ya. Baik. Saya harap tuan-tuan dan puan sudah bersedia dan jangan lupa untuk betulkan niat kita, insyaAllah, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semuanya dilimpahi dengan keberkatan, insyaAllah. Jom tuan-tuan dan puan, kita mulakan bacaan surah Kahfi kita, insyaAllah. Tak pandai bahasa Perak. Okey, jom tuan-puan. InsyaAllah hari Jumaat ni kita bawa lagu-lagu santai sikit, boleh? Kita akan baca dengan murattal nahawan, insyaAllah. Okey, kita akan baca surah Kahfi ni dengan murattal nahawan. Jom kita mulakan. Bolehlah belajar sikit-sikit kan? Tiru-tiru dulu, insyaAllah. Okey, baik. Ayuh kita mulakan. Ke laut pergi ni, Ustaz. Tak apa. Pelan-pelan. Nyusor kot tepi, tuan-puan. Ikut tepi. Jangan duduk tengah. Ikut tepi, InsyaAllah. Jom. Ready semua? Tarik nafas dalam. Baca dengan penuh semangat. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah. Tiba keluar gambar tengkuk gambar makhraj. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita dah selesai bacaan suratul kahfi. Dah habis dah Siapa tak sempat apa nanti boleh baca kendian lah. Baca sendiri kan. Okey, baik. Jom kita teruskan untuk bacaan semasa kita. Hari ini kita sambung ayat 183 dan 184. Okey. Waiting for jawabul jawab. Baik, tuan-tuan dan puan, dah bersedia ke? Boleh tengok-tengok dulu ayat ni, ayat yang kita nak baca ni. Tuan-tuan dan puan boleh tengok dulu ayat yang kita nak baca ni. Orang kata ambil mood dulu. Boleh? Sampai wal kitabil munir. Baik, kepada yang baru masuk, selamat datang diucapkan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, kita akan teruskan bacaan kita. Ready semua? Kali ni kita tukar lagu pula. Tadi tu lagu Nahwan kan? Surah Kahfi tadi. Untuk bacaan ni kita baca lagu biasalah yang kita selalu baca pagi-pagi. Lagu Bayyati, insya-Allah. Murattal Bayyati. Jom. Kita mulakan. Ready semua? Sama-sama. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن
قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات. Kita ambil ja'u, 1, 2 mula. جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Okey, selesai tuan-tuan dan puan bacaan kita untuk 2 ayat ini. Baik, seterusnya kita pergi pada sesi bedah membedah seperti biasa. Dah sedia semua? Jom kita mulakan insya-Allah. Ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina qalu Baik, allazi, kalimah allazi ni tuan-puan dimulakan dengan hukum isim mausul, alif lam syamsiyah, ALS. Zi, untuk zi ni 2 harakat mat asli. Qa tebal, kemudian mat asli juga. Lu asalnya mat asli juga, jumpa dengan hamzah, maka berlakulah mat jaiz munfasil, MJM. Allazina qalu nun bersabdu, wajibul ghundah. Innallaha. Baik, kalimah Allah. Kalimah Allah ni kita tebalkan kalimah Allah. Dan kenapa tebal? Sebab sebelum dia berbaris atas, iaitu pada nun ni lah. Kita lihat pada nun yang berbaris atas ni. Dan yang tebal pada kalimah Allah sahaja. Pada nun ni tak tebal nun ni tak tebal. Nun macam biasa na. Nallaha. Allazina qalu innallaha ahida. Innallaha ahida. Semua tu satu harakat. Ada berapa satu harakat ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Kita kena konsisten. Okey, kena konsisten. Berapa harakat? Semua satu. Okey. Allazina qalu innallaha ahidai. Tu. Hati-hati kat situ. Masuk ya yang sukun sebelumnya pada atas. Bacaan lin lah kat sini. Bacaan lin Bacaan lin. Kemudian na mat asli jumpa hamzah 2 kalimah. Mat asli jumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah. Mat jaiz munfasil, MJM. Ilaina 4 atau 5 harakat panjang dia, 4 lebih utama. Ilaina alla nu'mina alla. Okey.
lam asli ma nu'mina. Hamzah yang sukun pastikan kita matikan betul-betul tanpa sebarang bunyi tambahan lah. Alla nu syab. Okey, matikan syab. Alla nu'mina li rasulin. Untuk ra, tuan-tuan puan, baru semalam kita belajar, siapa yang diikuti kita punya webinar ra 2 alam kan. Ra baris atas mesti tebal. Nu'mina li rasulin. Okey, su mak asli, su, kemudian lin. Tanwin jumpa ha, izhar halqi. Izhar halqi. Li rasulin hatta ya'tiyana. Untuk ta mak asli juga 2 harakat. Ta mak asli 2 harakat. Ya'tiyana. Ya, hamzah ni sama macam huraian sebentar tadi, huraian saya sebentar tadi, yang mana kita matikan syak tanpa sebarang bunyi tambahan. Ya tiyana nama asli biqurbani. Okey, huruf ra yang mati tuan-tuan dan puan. Semalam saya ada sebut, okey, dalam webinar semalam saya ada sebut, jumpa je ra mati dalam Quran. Okey, bila dia mati ni maknanya dia hilang status. Hilang status. Bukan status bujang ke berkahwin tu ya. Tapi status sama ada tebal ataupun nipis. Bila dah hilang status, maka kita kena carikan status untuk dia. Nak cari status dia macam mana? Kena tengok huruf sebelum. Jadi bila sebelum ra ni, sebelum ra mati ni ada baris hadapan, maka ra ini perlu dibaca dengan tebal. Dengan mengangkat pangkal lidah lah untuk menghasilkan suara tebal. Boleh? Hatta ya'tiyana biqurba. Dapat tak bunyi dia? Boleh? Tuan-tuan dan puan? Dapat ya? InsyaAllah. Baik, seterusnya ba mak asli, alif mat sebelumnya baris atas, kemudian tanwin jumpa dengan ta. Tanwin jumpa dengan ta, ikhfa haqiqi. Sembunyikan nun, ataupun kita kata sembunyikan tanwin lah sebenarnya. Sembunyikan tanwin tu, jangan sebut tepat pada makhraj. Dia takkan jadi qurbanin. Kita sembunyi di sisi huruf ta. Biqurbani ta ni ikhfa. Okey, sembunyikan tanwin apabila jumpa dengan ta tu. Alright, dan dengung sepastinya nipis lah sebab ta ni huruf nipis. Jadi dengung pun nipis. Baik, kemudian ada hamzah sukun tu, nampak tak? Matikan dia macam biasa tanpa sebarang bunyi tambahan. Ta tu je, sifat syiddah kan? Huruf hamzah ni ada sifat syiddah. Biqurbani ta'kuluhun nar. Kuluhun. Baik, kat sini kuluhun. Alif lam syamsiah tuan-tuan perempuan. Alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. ALS. Boleh tak? ALS, alif lam syamsiah. Kemudian nun tu kita wajib dengung padanya. Okay, wajibul gunnah, wajib dengung. Nun sabdu ni dalam Quran kita jumpa memang wajib didengungkan. Ta'kuluhun nar. Baik, ra ni kita baca tebal ke nipis, tuan-tuan perempuan? Ra kat ujung ni. Kita kena baca tebal ke nipis? Kalau tebal, apa alasan dia? Kalau nipis pula, apa alasan dia? Jadi tuan-tuan perempuan pun semalam dah ikuti kan pengajian. Tuan-puan dah ikuti pengajian semalam. So saya yakin tuan-puan fahamlah macam mana untuk memahami kan kaedah untuk menentukan ra ni tebal ataupun nipis. Jadi saya ucap terima kasih yang hadir semalam. Alhamdulillah, moga-moga jelas dan fahamlah perbincangan tentang ra ni. So
kat sini kita baca dengan tebal. Alasan dia apa? Ra yang dimatikan dan sebelumnya terdapat huruf alif mad ataupun waw mad. Jadi contoh kat sini alif mad kan? Jadi perlu ditebalkan. Dan kita tahu juga sebelum alif mad semestinya baris A, semestinya baris atas. Jadi itu pun dah memberi satu jawapan pada kita sebenarnya. Boleh? Tebal sebab sebelumnya bertemu huruf mad. Alif mad bukan semua huruf mad. Alif mad, waw mad sahaja. Siapa yang lupa boleh tengok nota balik. Nota semalam. Okay, semalam kita ada bekalkan nota. So, boleh rujuk nota. Setiap pagi sharing tajwid letak kat tepi tu, nota tu. Kan? Nanti lama-lama duk ulang-ulang insya-Allah. Ni, dah lekat dalam kepala ni. Baik. Kita berhenti kat situ dengan hukum ma'arid li sukun lah. Kadarnya 246 MAL. Takuluhun nar. Yang tebal ra na tu jangan tebal lagi. No, na biasa je. Na na nar. Takuluhun nar. Tebalnya pada ra. Boleh? Baik, seterusnya qul qad ja. Baik, untuk lam yang sukun, hati-hati jangan terlalu over sangat dalam kita membunyikannya. Qul, cukup pegang makhraj lam tu supaya tidak berlaku bunyi lebihan ataupun tawallud, bunyi yang diberanakkan. Qul qad ja'akum. Baik, huruf dal yang sukun kat sini qalqalah sughra, lantun kan? Kat sini baru betul lantun. Kan? Tu memang huruf dia, sifat dia. Qalqalah sughra, lantunan kecil ataupun lemah. Qul qad ja'akum. Ja'a. Baik, mat asli jumpa hamzah dalam satu kalimah, mat wajib muttasil, MWM. Mat wajib mat muttasil. Baik, kadar dia sama je, 4 ataupun 5 harakat. Qul qad ja'akum rusulun. Mimati bertemu ra. Mimati jumpa ra, izhar syafawi. Kemudian, okey, kejap saya tulis dulu. IZS, izhar syafawi. Jelaskan makhraj mim. Okey, jelaskan makhraj dan sifat mim. Rusulun. Oh, sebelum tu ada ra baris depan tuan-puan. Ru. Tebal ke nipis? Semestinya tebal. Ra tebal kan? Baris hadapan. Qul qad ja'akum rusulun. Tanwin jumpa mim, idgham bi gunnah, IBG. Idgham bi gunnah kamil. Sebab ada sabdu pada mim tu kan? Nak menunjukkan sempurnanya idgham tu. Rusulum bi gunnah. Ingat, bi gunnah ataupun ma'al gunnah, serta dengung. Rusulum min qabli. Baik, untuk nun mati yang jumpa dengan qaf ni, ikhfa hakiki, semestinya sembunyikan nun, jangan sebut tepat pada makhrajnya. Ingat, sembunyikan nun tu di sisi huruf qaf. Dan qaf ni huruf tebal, maka dengung tebal. Okey, ikhfa kat sini dia perlu didengungkan dengan tafkhim, dengan tebal. Min qa rusulun min qabli. Untuk ba sukun pula wa. Okey, ni bukan wajibul gunnah, ini qalqalah sughra. Min qabli, li ma asli 2 harakat, ma asli bil alif lam qamariyah. Bayi, bukan bayi, bayi. Huruf yang bersabdu, pastikan kita sebut betul-betul. Okey, pastikan kita sebut betul-betul. Bil bayyinana ma asli, tiwa bil ladzi. Kalau berhenti bayyinat kan jadi ma'adil sukun lah. Tapi kalau sambung na tu ma asli. Bil bayyinati wa bil ladzi. Alif lam syamsiah ataupun isim mausul sini, alif lam mausul. Wa bil ladzi, zi ma asli.
keluarkan sikit hujung lidah kita, sikit sahaja. Qultum. Okey, lam pastikan kita matikan elok, jangan tambah-tambah bunyi lain. Okey. Wabilladzi qultum. Mim mati bertemu fa, izhar syafawi. Jelaskan mim mati apabila jumpa fa, izhar syafawi. Falima qataltumuhum. Qataltu. Okey, lam sukun pun sama, jaga huruf qaf tebal. Falima qatalqa. Falima qataltumuhum. Mu ma asli, dua harakat. Mim mati jumpa hamzah, izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat mim ni. Falima qataltumuhum. Nun mati bertemu kaf, nun mati bertemu ta. Kemudian sa ma asli, dal dari bawah di qaf tebal. Qin. Man arid disukun. Qin. Untuk sa ni ma asli, walaupun dia ma asli dua harakat, tapi pastikan sa tu kita tebalkan, sebab sa ni huruf tebal. Boleh? Baik, nun mati bertemu kaf, nun mati bertemu ta. Kat sini dua-dua ikhfa hakiki. Walaupun hukumnya sama, tetapi bunyinya agak berbeza. Atas sebab apa? Kerana kedudukan makhraj itu berbeza. Nun mati, makhraj nun ni jauh dengan kaf. Okay, jauh dengan kaf. Kemudian nun mati ni pula, walaupun dia jumpa dengan ta, hukum sama kan? Tapi nun mati dengan ta ni makhraj dia dekat. Jadi bila makhraj dekat ni, mudah untuk kita lakukan ikhfa tu. Sebab dekat. Makhraj yang dekat, senang nak buat. Kalau jauh ni, kita anggap dia agak sedikit sukar. Tapi dia tak adalah susah mana. Jadi, bila kita dah faham begitu, ada perbezaan disebabkan kedudukan makhraj tadi, maka memang sepasti bunyinya berbeza. Macam mana beza dia? Jauh sangat ke beza dia? Okey, cuba dengar baik-baik. Saya contohkan dahulu. Cuba dengar, ada beza tak? وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Nun mati bertemu kaf, nun mati bertemu ta. Dua-dua ni ada bunyi, beza sikit je. Dia bukan tebal nipis, dua-dua ni nipis. Cuma tadi faktor kedudukan makhraj tu, ada yang jauh, ada yang dekat. Saya ulang balik, nun dengan kaf jauh, nun dengan ta ni dekat. Inku, kita sedia nak sebut kaf. Nun mati jumpa ta. Kuntu, nampak? Sedia nak sebut ta. Sebab tu kita dapat bunyi dia. In kuntum sadiqin. Boleh? Jadi benda ni perlu kita dapatkan kefahaman dahulu, dan selebihnya kita bertalaqi lah. Ya? Boleh rujuk guru masing-masing insya-Allah. Minta untuk contohkan pada guru talaqi masing-masing. Ada beza tu. Qatal falima qataltumuhum in kuntum sadiqin. Baik. Baik, insya-Allah. Kalau kita nak bincang tentang nama dia, kita akan sebut itulah kat sini martabat dia. Martabat adna ikhfa, martabat adna ikhfa hakiki, martabat adna dibaca tarqiq nipis. Kat sini pula ikhfa hakiki tarqiq juga nipis juga, tapi martabat a'la.
Nampak? InsyaAllah kalau tuan-puan nak tahu ataupun nak dapatkan kupasan lanjut berkaitan dengan ini, InsyaAllah boleh ikut sama-sama dengan kelas tajwid kami. Nak buka ni batch terbaru ni bulan 2 ni, InsyaAllah. Siapa yang rasa berhajat nak belajar tu, ada keinginan bersungguh-sungguh untuk dalami hukum tajwid Quran ni, InsyaAllah kami alu-alukan. Yang nak lah ya. Kalau yang rasa macam belum lagi bersedia, tak apa. Pelan-pelan dulu, ikut sharing tajwid ni dulu. Kan, rasa dah bersedia, nak bagi komitmen, bagi masa, bagi tumpuan, betul-betul nak belajar, dah tekad dah dalam hati nak belajar, menjelang 2022 ni, insyaAllah tuan-puan boleh cuba pelan-pelan ikut kami dalam kita punya journey perjalanan ilmu tajwidul Quran, insyaAllah. Okey, boleh. Kalau tak dapat ikut, tak apa, follow sharing tajwid ni. Follow sharing tajwid ni. Walaupun pendekatan dia berbeza, tapi insyaAllah pelan-pelan lah, lama-lama boleh dapat. Baik, jom kita teruskan. Sadiqin, sa tadi 2 harakat ma asli. Qin ma'arid li sukun. Boleh? Amito. Dah tahu dah nama kan? Ada korang daftar pun tak tahulah. Harap-harap ada lah tu ya. InsyaAllah. Kita buka untuk Februari ni. Jom sama-sama. Saya teman anda. Saya cuba bantu. Bukan bantu untuk jadi pandai. Bukannya belajar terus jadi pandai. Tak. Bantu untuk beri kefahaman. Dan dengan ada kefahaman itu yang membuatkan ada hasil yang baik dalam pembacaan Quran kita. Bukan fast track Kami ngaji ni bukan fast track. Belajar 2-3 bulan anda boleh baca Quran dengan lancar. No. Kami tak berani nak buat janji manis begitu. Tuan-puan ikut flow, ikut sistem, ikut silibus, faham pada konsep, faham pada silibus yang kami sediakan, insya-Allah akan ada hasil dia. Tapi kami tak janji habis je ikut pengajian ni confirm lancar, confirm. Sikit pun takkan salah. No. Kami tak berani janji macam tu, tuan-puan. Okey? Minta maaf kalau tuan-puan tanya apa jaminan. Jaminan saya, kita akan berada dalam kehidupan yang berilmu. Tu je. Itu je saya berani jamin. Kita akan sepastinya berada dalam posisi kehidupan berilmu. Tapi kalau nak kata terus pandai, terus bijak, terus reti, tak ada salah, tak ada ini, tak ada ini, tak ada ini, itu bukan. Itu bukan kerja kami lah. Okey? Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya just kongsi-kongsi je. Kan? Gitu. Moh kita sambung ya. Alright. Habis ayat 183. Kita sambung lagi satu ayat, insya-Allah. Satu ayat lagi. Fa in kazzabu. Okey, nun mati bertemu kaf. Sama juga huraian dia macam kat sini tadi, tuan-puan. Okey, nun mati jumpa kaf. Kat sini ikhfa hakiki lah. Nama hukum saya rasa ramai yang tahu, tak ada masalah. Cuma cerita dia nak membunyikan tu. Tak apa, pelan-pelan, take time. Fa in kazzabuka. Fa in ka, nun mati bertemu kaf kan? Ikhfa. Dan kat sini dia martabat adna. Martabat adna. Macam mana tuan-puan tahu martabat ni? Mesti sebab tuan-puan belajar lah, ya tak? Kalau tak belajar macam mana nak tahu? Jadi Alhamdulillah, saya tengok ramai yang dah makin celik dengan perbincangan ikhfa yang agak mendalam ni. Kalau tidak dulu ngaji jarang sebut-sebut bab martabat ni. Jadi saya nampak satu kita panggil apa? Anjakan paradigma. Okey. Satu benda yang wow lah untuk tuan-puan. Tahniah, boleh tepuk tangan untuk diri masing-masing. Alright. Tepuk tangan online sikit. Salah tekan button. Nak cari tepuk tangan. Ni dia. Terkejut awak. Keluar suara perempuan mengilai. Okey. Tepuk tangan untuk diri masing-masing. Tuan-tuan perempuan. Alhamdulillah. Orang tak apa, level tu dah makin berubah lah. Saya nampak lah perubahan tu. Daripada awal-awal episod 1 sharing tajwid sampailah 232 ni. Dia punya pergi tu agak lain macam sikit lah. Nampak perubahan tu. Barakallahu fikum. Mantap.
Okey, so ikhfa hakiki dia dibaca dengan tarqiq nipis, martabat adna. Okey, martabat rendah lah. Sebab apa? Sebabkan perbezaan kedudukan makhraj tu. Nun mati jauh dengan kaf. Nun mati jauh dengan kaf. Boleh? Boleh? On tak on? Ada aula, ada awsat. Hmm. Ada batu loncatan. Okey. Alhamdulillah. Baik, jom sambung lagi. So dapat ke bunyi dia? Fa in kadzabuka faqad kudziba. Fa in kadzabu. Boleh? Nun mati jumpa kaf. Ni hukum ni ikhfa dah selesai. Kadzabu, huruf zal. Huruf zal ni huruf yang kita kena keluarkan sedikit ujung lidah kita. Sebab tu makhraj huruf zal kan. Fa in kadzabuka, fa in kadzabuka. Bu ma asli. Bu ka faqad. Fa in kadzabuka. Baik, huruf kaf tuan-tuan dan puan, huruf kaf ni yang dalam dia ni, dalam dia ni bukan huruf hamzah Ni yang kecil dalam ni. Tahu kan? Yang dah biasa ikut tu tahulah. Ni saja nak share ni. Kok ada yang baru pertama kali dengar saya cerita benda ni. Ingat yang dalam ni nampak. Ini bukan hamzah nah. Kalau kita duk ingat hamzah tu, maka kita kena betulkan balik kefahaman kita. Ini adalah huruf kaf. Dalam tu adalah huruf kaf. Kepala huruf kaf. Ni huruf kaf, kepala dia. Okey, yang ni kepala ni. Kepala kaf. Ada tak huruf kaf lain dalam ni? Ni. Okey, ni kepala dia duduk kat sini. Alright, bukan huruf hamzah, tak ada kaitan dengan hamzah tu. Baik, faqad kudziba. Huruf dal yang sukun kat sini qalqalah sughra, lantunan kecil je. Macam mana nak praktik dia? Layan je. Faqad, 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 faqad kudziba rusulun. Boleh? Faqad kudziba, kudziba. Huruf zal sama juga kat sini, zal sabdu ni. Keluarkan sedikit ujung lidah. Ra pada depan tebal, ru, su, lum. Okey, ra tebal, lum, tanwin jumpa mim ni IBG, idgham bi gunnah. Faqad kudziba rusulun min qablika. Min qa. Baik, nun mati bertemu qaf, ikhfa haqiqi. Kat sini pun sama, martabat adna. Okey, martabat yang terendah sekali. Atas sebab apa? Dia diambil kira bagaimana? Sebab kedudukan makhraj tu. Okey, makin jauh makin rendah, makin jauh makin rendah. Dia punya konsep macam tu. So nun dengan qaf ni makhraj dia jauh. Nun hujung lidah, huruf qaf pangkal lidah. Jadi itu yang dimaksudkan jauh. Maka dia duduk dalam kategori adna. Okey, martabat yang paling rendah sekali. Min qa, tebal sudah tentu sebab huruf qaf huruf tebal. Min qablika ja'u bil bayinat. Qablika, huruf ka pada atas, ka macam biasa. Ba ni sukun kan, qalqalah sughra, lantunan kecil ataupun lemah. Layan je bunyi dia, lalu je. Min qablika ja'u, ja'u. Baik, ini hamzah tuan-tuan dan puan. U. So kalau ikutkan kat sini, dia hamzah baca dua harakat, tapi dia bukan duduk di awal kalimah. Maka kalau ikut kesesuaiannya, kita sebut sebagai apa dia? Syibih bil badal. Maksudnya yang menyerupai mad badal.
menyerupai menyerupai mak badal, tapi bukan mak badal pun. Okey, sebab mak badal syarat dia di awal kalimah. Tapi apa pun, mak badal ke, bukan mak syibih badal ke, mak badal ke, tak ada masalah tuan-puan. Okey, itu pun ada satu perbincangan yang lebih halus lagi oleh para ulama. Dan sebenarnya kalau kita nak sebut mak badal kat sini pun tak ada masalah. Dan kalau nak bandingkan antara mak badal dengan mak asli, yang lebih tepat ialah mak asli kat sini. Yang lebih tepat ialah mat asli. Alright, lebih tepat mat asli. Kalau mak badal di awal kalimah. Dan hamzah ni disebabkan dia menyerupai mak badal, sebab tu wujud satu lagi nama, syibih badal ni tadi. Apa syibih badal ni? Menyerupai mak badal. Menyerupai mak badal. Dia menyerupai je. Walhal hakikatnya ianya adalah mat asli, 2 harakat. Faham tak? Ianya adalah laqab, satu gelaran yang datang untuk menyelamatkan daripada berlaku kekeliruan. Itu je. Apa pun dalam kita punya bacaan Quran Asim kita ni, bacaan yang kita amalkan, dia tak ada isu besar pun. Sebab kita memang akan baca dengan 2 harakat. Mat asli ke, mat badal ke, syibih badal ke, apa pun, semua berbalik kepada satu tujuan bacaan yang sama, iaitu harakatain, 2 harakat. Okey, tuan-tuan dan puan, jangan gelisah dengan istilah ni. Kalau rasa tak faham, tak apa. Nanti masuk kelas bulan 2 nanti, insyaAllah. Sampai satu masa kita akan bincang bab badal ni, mak badal ni. Apa maksud badal dan sebagainya. Alright, baik. Sebab untuk dapat kefahaman ni, kena faham dululah asas dia tu. Apa maksud badal, macam mana badal ni berlaku, kenapa tiba-tiba ada syibih badal pula, kan? Mungkin ada yang masih keliru lagi. Tak apa, pelan-pelan. Boleh pelan-pelan follow kita punya kelas tajwid, insyaAllah. Okay, baik. U ni 2 harakat macam biasa. Nak tulis mak asli boleh, nak tulis mak badal pun tak ada masalah, mak syibih badal pun tak ada masalah. MSB, bukan mamasab MSB, mak syibih badal. Ataupun tuan-puan nak tulis mak badal sekalipun tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Min qablika ja'u bil bayinat. Bil, kat sini alif lam qamar ya, ALQ, bil bayyi. Untuk ya yang bersabdu ni, bayyi macam biasa. Nama asli bil bayyinati. Nama asli alif mat. Tiwazzu, wazzu, wazzu. Ini alif lam syamsiyah, bil bayyinati wazzuburi wal kitabil munir. Zuburi, untuk ra baris bawah kita kena nipiskan. Okey, ra baris bawah nipiskan. Wal alif lam qamariyah. Wazzuburi wal kita tamat asli wal kitabil alif lam qamariyah ALQ kat sini tuan-tuan puan. Wal kitabil, okey, alif lam qamariyah, kemudian mu pada depan, mu muncungkan bibir anda, sebab pada depan kan. Wal kitabil munir. Okey, untuk ra ni kita baca tebal ke nipis? Hukum dia ma'arik li sukun kan, dekat ujung ni 2, 4 ataupun 6. Cuma nak tahu status ra ni, sifat dia. Kalau tebal kenapa? Kalau nipis kenapa? Ni baru bincang semalam ni, fresh lagi. Tak sempat nak keluar lagi. Kan, tak sempat nak keluar lagi sebab baru malam tadi bincang ni.
Siapa yang hadir, Alhamdulillah, insyaAllah. Pasti jelas lah dengan soalan saya ni. Ra ni nak baca guana. Kan? Kita orang ganu guana. Macam mana nak baca? Tebal ke nipis? Ra ni. Kalau tebal kenapa? Kalau nipis pula kenapa? Kan? Dia mesti ada sebab-sebab. Asbab musabab dia. Ni semalam baru bincang ni. Tuan-puan ulas sikit. Buat orang kata apa? Buat huraian sikit. Dengan huraian yang kita tulis kat komen tu nanti, insyaAllah lama-lama bagi kita kefahaman tu. Kita jadi terbiasa dengan hujah. Kan? InsyaAllah. Bukanlah tujuan kita tulis ni untuk kita nak bermain hujah dengan orang kan. Kita nak berbangga dengan hujah yang kita bawa kan, boleh cerita ke orang. No, itu bukan tujuan dia. Ingat, kita belajar ni bukan untuk berbalah dengan orang. Tidak. Untuk adakan keseronokan dalam diri kita untuk membaca Quran. Tu je. Niat yang tu. Niat yang baik-baik. Kalau kita niat tak betul tu, takut lari nanti. Niat belajar ni sebab nak berhujah, nak lawan hujah dengan orang-orang yang tak mahir. Kan? Jangan gitu. Kalau ada sifat tu ataupun perasaan begitu, kita kena buang jauh-jauh. Kan? Istighfar banyak-banyak, insyaAllah. Betul kan niat tu? Nipis sebelumnya dia. Okey, Alhamdulillah. Terbaik. Kan ada nota kat tepi tu? Ada nota tak? Kalau ada, bagus. Okey, setiap kali masuk sharing tajwid, mana dah tahu kau ada perbincangan raw, letak nota kat tepi. Yang dapat nota ni siapa yang join webinar semalam lah tuan-puan. Yang tak join tu, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Dengar je lah kan. Dengar je lah. Nanti kalau ada buat lagi, insyaAllah kita akan maklum. Kita akan war-warkan lagi. Okey, terima kasih. Mantap semua. Jawapan betul lah tu. Ra ni kita baca dengan nipis. Sebab apa dia nipis? Mudah je huraian dia. Sebab ra yang mati. Okay, sekarang ni ra ni asalnya hidup baris bawah. Tapi sebabkan kita nak berhenti pada dia, maka ra ni akan jadi ra arid. Sukun arid. Sukun mendatang kan. Okey. Jadi baris bawah ni dah tak terpakai dah. Ra ni dah mati. Bayangkan ra ni mati. Okey. Kemudian dia dah hilang status lah kiranya. Bila dia dah mati, dia dah hilang status. Hilang status maksudnya dia dah tak boleh ditentukan tebal ke nipis sebab dia dah dimatikan. Jadi untuk dapatkan status dia kembali, langkah dia ialah dengan melihat huruf sebelum. Itu cara dia. Ni kaedah, qawaid. Okey, kaedah. Tengok huruf sebelum. Kalau sebelum dia ada huruf ya mat, okey, kita tahu kan huruf ya mat ni macam mana keadaan dia dalam Quran. Huruf ya yang tidak ada apa-apa simbol. Baris atas tak ada, baris mati pun tak ada. Kosong macam yang kita tengok tu. Itu ya mat. Jadi bila ra yang mati sebelum dia ada ya mat, confirm kita baca dengan nipis. Tu je. Dah tak payah dah sebenarnya nak tengok huruf nun baris bawah. Sebenarnya tak perlu dah. Sebab bila kita bawa dari sudut pandang yang lain, kita memang tahu huruf ya mat ni memang sebelum dia baris bawah, betul tak? Setuju kan? Huruf ya mat ni memang sebelum dia baris bawah. Jadi sebenarnya nak menyingkatkan lagi dia punya proses huraian tu. Ra mati sebelum dia ya mat, selesai, tutup cerita. Kalau tuan-puan sebut ra mati sebelumnya ya mat, sebelumnya baris bawah, boleh juga. Cuma cerita tu jadi panjang lah. Jalan cerita tu jadi panjang. Dia tak ada masalah pun. Betul juga. Kan? Huraian tu pelbagai. Cuma mungkin ada satu kaedah yang boleh menyenangkan orang untuk faham. Maka itu adalah yang terbaik. Tapi dia bukan salah. Jangan salah faham dengan ayat saya tadi. Jadi yang paling penting sekali, tujuan dia sama. Kita nak memaksudkan bahawa ra ni perlu dibaca ni nipis. Wallahu'alam. Macam mana bunyi nipis? Macam mana bunyi nipis?
Wazzuburi wal kitabil munir. Pangkal lidah bawa turun. Jangan bagi dia naik. Kan? Jangan bagi dia naik. Pangkal lidah tu bawa turun. Boleh, tuan-tuan dan puan? Boleh. Munir. Jadi kalau kita kata kenapa nipis kat sini? Sebab ra ni baris bawah. Jadi itu bukan. Itu kita kata huraian yang memang tak tepat lah. Huraian dia tak tepat lah. Kan? Munir. Kenapa ra baca nipis? Sebab ra tu baris bawah. Tidak. Huraian dia bukan begitu. Boleh tuan-tuan dan puan? Okey? Semalam saya test kat surah Al-Mulk, memang banyak jumpa ra. Puan Siti Khadijah, yes. Dia macam ni tuan-puan, siapa-siapa yang belajar perbincangan huruf ra, kan bila dah belajar kan. So nanti bila buka surah, contohnya surah Al-Mulk, tuan-puan boleh training kat situ. Nak latih kecekapan kita, ra tebal nipis ni boleh pada surah Al-Mulk. Apa lagi surah yang saya ingat Surah Al-Qamar. Ni pun banyak juga. Cuba buka nanti, surah Al-Qamar. Okey, tuan-puan yang semalam ikuti webinar, tuan-puan nak dapatkan orang tak apa, nak latih kan, nak cuba, nak faham. Cuba surah Al-Mulk, sebab Al-Mulk ni tuan-puan pun biasa baca rasanya. Kemudian surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar tu pendek je. Surah Al-Qamar tu pendek. Okey? Boleh? Boleh ke tak boleh? Senangnya senyum je Ustaz. Apa maksud tu? Saya yang senyum ke ataupun senang nak buat ra tu? Puan Ninda Nia. Boleh Surah Al-Qamar, surah. Ini saya ingat ada je surah-surah lain sebenarnya. Ini yang setakat yang saya ingat lah. Surah Al-Mulk, surah Al-Qamar. Boleh latih. Okey, cuba latih. Ustaz, mat yang jumpa Syibir Badar tu mat wajib mutasil kan? Oh, saya lupa tulis. Yang kalimah ja ni kan? Ni tuan-puan, tadi saya lupa nak sebut ni. Saya fokus kat sini je kan. Min qablika ja. Okey, betul. Kena panjang dan kat sini mat wajib mutasil. Okey, tambah sini MWM. Mat wajib ni yang ni lah. Sebabkan mat jumpa dengan hamzah. Tapi kalau berhenti dia tak jadi ja macam tu kena baca mat lah. Min qablika ja'u. Contohlah kalau berhenti, tapi kita tak sesuai berhenti situ. Nak berhenti kat sini. Berhenti kat bil bayinat. Okey. Berhenti kat min qablika ja'u bil bayinat. Kemudian ambil balik ja. Terus sampai munir ni. Boleh? Kena letak nota kat tepi. Okey, boleh. Tak ada masalah. Nanti ambil nota tu. Ambil nota, letak kat tepi. Latih. Kan? Nanti bila lama-lama tu kita akan cekap lah. InsyaAllah boleh Surah Al-Mudathir, betul. Surah Al-Mudathir. Terima kasih Puan Kartini. Surah Al-Mudathir pun banyak ra juga. Okey, kalau tuan-puan tahu lagi mana surah-surah yang ada ra tu, saya sebab tak ingat. Saya ingat yang tadi tu je. Kalau tuan-puan tahu lagi ada surah-surah yang boleh training untuk ra ni, tulis kat bawah Boleh tuan-puan? Tak apa, ambil satu surah dulu pun tak apa. Latih kat situ dulu, dah okey, skip. Pergi pada baru kita move pada surah-surah lain pula. Kan? Fokus kat Al-Mulk dulu ke, sebab Al-Mulk senang. Kan? Sebab biasa dengar, biasa baca. Alhamdulillah, semalam hampir 200 orang kan yang bersama kita. Kita tak ramai tapi kita ada. Tapi pada saya tu jumlah yang besar jugalah pada saya.
Takut juga semalam nak bagi penerangan. Rasa kekok rasanya nak bercakap. Rasa macam malu pula semalam. Saya lah, tuan-puan tak ada lah kan. Saya lah, segan. Segan. Tapi boleh faham tu, okey lah InsyaAllah. Baik, tuan-tuan puan, terima kasih. Saya ulang sekali lagi bunyi dia. Macam mana nak nipiskan ni. Waz-zuburi wal kitabil munir. Nipis je. Munir. Ingat macam mana nak nipis? Pangkal lidah kita ni jangan bagi naik. Ni, jaga ni. Kat sini yang kena kontrol ni. Pangkal lidah kita. Ni tangan saya ya. Maksud saya pangkal lidah tumpuan lah. Okey? Pangkal lidah tumpuan tu kena kontrol betul-betul. Tak kena gaya, dia jadilah tebal. Tak kena gaya, dia jadilah tebal. Munir. Macam tu. Rasa macam dah nipis dah. Munir. Tapi dia ada lagi tu. Kan? Dia ada lagi tu. Wal kitabil munir. Kita rasa nipis tu. Dan nak rasa lebih lagi pangkal lidah kita tu. Saya tak boleh rasa. Saya bercakap pada tuan-puan bagi cara je boleh lah. Yang rasa tu adalah si pembaca tu sendiri. Okey? Okey, kain kapan? Ustaz nak tanya. Saya ni hukum tajwid insya-Allah tahu. Tapi baca Quran masih tak lancar. Ngapa ya? Nak jadi macam ustaz. Buat apa jadi macam saya? Okey. InsyaAllah boleh jadi lebih baik sebenarnya. Kunci untuk kita, tuan-puan tahu kan rukun tajwid? 5 rukun utama. Pertama sekali, sebagai seorang qari, penuntut ilmu Quran, dia mesti tak lekang daripada 5 perkara ni. Okey. Bila kata benar-benar qari, seorang pembaca Quran, okey, dia tak lari daripada 5. Saya kongsikan pada tuan-puan. Sebentar Kita buka nota dulu, tuan-puan boleh catat ni. InsyaAllah, mudah-mudahan memberi inspirasi lah. Mudah-mudahan memberi kita lebih semangat lagi untuk mendalami Al-Quran. 5. Kita kata rukun. Sebagai seorang penuntut ilmu Quran ni, yang pertama ialah memahami makhraj. Ni kunci dia. Pertama sekali memahami makhraj. Yang kedua, memahami juga semua ni memahami lah, debat memahami. Memahami sifat asliyah. Seterusnya, memahami sifat aridah. Sifat aridah. Nanti saya explain sikit apa benda yang saya maksudkan ni sebenarnya. Kemudian ar-riyadah, latihan. Banyakkan latihan. Yang kelima, talaqi, musyafahah. Kalau ikut keterangan ni, dia tulis lagi guru yang mutqin. Ataupun kita kata guru yang siqah lah. Siqah. Mutqin ni maksudnya guru yang benar-benar. Guru yang orang kata apa, benar-benar memahami dalam khususnya bab-bab Quran ni lah. Okay, yang benar. Memang kita kata ahlinya. Okay, ahlinya. Untuk siqah ni pula maksudnya yang dipercayai. Maksudnya kita tahu sumber ilmunya daripada mana. Faham tak? Okay, so saya simpulkan untuk kesemua ni. Inilah dia tuan-tuan dan puan. Terima kasih kepada yang bertanya. Mungkin ramai yang masih
mengalami situasi yang sama. Dah faham dah hukum tajwid ni. Dah faham dah belajar dari dulu dah. Maksudnya hukum-hukum tajwid asas ni memang dah dapat dah. Tahu dah. Nak tentukan ni hukum ni sekian. Okey, baik. Memahami ilmu teori dia tidak cukup sebenarnya. Teori vs praktikal. Okey, teori vs praktikal. Untuk teori mungkin kita lepas. Tapi bila kita baca sangkut, maknanya kita tak lepas kat sini. Bila sebut teori, maknanya dia dalam perbincangan ni. Ini semua duduk dalam teori. Ni kat sini. Bab makhraj. Kadang-kadang praktikal kita sangkut ni sebenarnya tuan-puan pun boleh jadi sebab ni. Praktikal sangkut sebab ni. Sebab makhraj. Kita tak dapat kuasai dengan baik. dari mana makhraj bagi setiap huruf yang kita lafazkan tu. Sebab sekarang ni kita bercerita tentang bacaan yang lancar. Apa definisi lancar pada tuan-puan? Apa definisi lancar pada tuan-puan? So banyak. Kalau A ada 3 orang, A, B, C, tiga-tiga orang ni akan memberikan definisi yang berlainan. Percaya ataupun tidak. Ada orang dia akan anggap, oh lancar ni baca betul lah, tak ada salah. Ada orang ni pula baca betul dengan menguasai seluruh perbincangan sifat dan makhraj. Ada orang pandangnya dalam sikit. Yang C pula mungkin dia akan kata, oh lancar ni baca memang tak ada sangkut langsung. Kalau salah pun sikit-sikit je. Nampak tak? Semua tu ada sudut pandang yang berbeza. Jadi sebenarnya kalau kita ambil secara asas, secara umum, bila kata lancar ni adalah memenuhi hak dan mustahak bagi setiap huruf tu. Maknanya bila kita sebut huruf tu, okey, kita memenuhi. Kalau kata makhraj huruf mim contoh, betul-betul kita sebut mim tu dengan merapatkan bibir serta menghadirkan pula sifatnya. Nampak? Tak cukup pada makhraj, faham tentang sifat. Kena tahu pula sifat apa yang ada pada huruf mim. Kita tahu mim ni bersifat jahar. Kemudian dia bersifat apa lagi? Tawassut. Suara yang tidak terlalu tertahan, tidak terlalu terlepas. Kemudian kita tahu mim ni bersifat istifal. Pangkal lidah dalam keadaan yang merendah. Bila pangkal lidah merendah, maka terbuka pula ruang antara lidah dan lelangit, disebut sifat infitah. Kemudian kita tahu ianya bersifat dengung, maka ada sifat gunnah pada mim tersebut. Nampak? Itu sifat asli. Bila cerita tentang sifat aridah, ialah sifat yang mendatang. Aridah ni sifat mendatang. Sebelum tadi yang saya cerita tadi pada tuan-puan, itu sifat asli. Asli ni sifat original yang ada pada huruf mim. Sebutlah macam mana keadaan pun, mim tu tetap macam tu keadaan dia. Tetap perlu ada unsur dengung dia, tetap semua ada. Itu sifat asli. Bila sebut sifat aridah, dia sifat yang mendatang. Dan dia mendatang kerana ada sebab. Ada sebab. Sifat mendatang ni ada sebab. Contoh apa? Contoh macam kita kata alaikum okey, tengok ni. Alaikum. Mim mati jumpa dengan hamzah. Jadi sifat mendatang apa? Izhar. Ini sifat mendatang dia. Ini panggil sifat arid. Mim mati bertemu hamzah kan, kita sebut apa? Izhar syafawi. Ini sifat arid. Kemudian kalau kita kata pula mim mati jumpa dengan huruf ba. Huruf mim mati jumpa dengan ba. Apa hukum dia tuan-puan? Kita sebut apa? Ikhfa syafawi kan? Ikhfa syafawi. Jadi ikhfa inilah sifat mendatang dia.
Sifat mendatang. Sifat arid. Arid ni sifat mendatang. Ikhfa tu adalah sifat mendatang bagi mim mati kalau jumpa gambar. Yang dimaksudkan ada sebab ni, inilah dia. Ada sebab. Kenapa dia jadi ikhfa? Sebab, nampak? Kan kita jawab tu sebab. Kenapa berlaku ikhfa syafawi? Kita pun akan jawab. Sebab ada, nampak? Itulah sebab. Sifat mendatang akan hadir dengan adanya sebab. Sebab apa? Mim mati jumpa gambar. Ni dah sebab dia. Sebab mim jumpa ba. Kenapa mim mati dibaca izhar? Sebab jumpa hamzah. Dan 25 huruf yang lain. Ada 26 huruf izhar kan? Nampak? Bila kita kuasai benda ni, insyaAllah kat situ dah membawa satu, orang kata apa, nur. Cahaya kan? Maknanya kita faham tu. Setiap satu tu. Dah faham betul-betul apa yang dimaksudkan tadi. Maka seterusnya kita perlu latihan. Latihan yang banyak. Tak cukup menang pada teori je. Praktikal pun sama penting. Betul tak? Sebab tu tuan-tuan dan puan, lebih baik kita mengetahui praktikal secara langsung berbanding kita terlalu tumpukan teori. Tetapi kita sangkut kat sini. Faham tak? Ada orang passion dia macam tu. Dia ambil teori ni, ambil. Tapi cukup sekadar untuk dia memahami. Okey, baca gini. Ada orang passion dia, bila bab teori ni dia hafal semua. Dia suka hafal. Bila orang tanya, semua boleh jawab. Tapi bila baca, tak boleh. Dia boleh kupas semua. Ni sifat ni, bla bla bla, ni jadi ni sekian-sekian, ni jadi ni sekian-sekian, ni jadi ni sekian-sekian. Jadi bila minta praktikal, tak sama seperti mana yang disyarahkan tadi. Faham tak? Jadi macam mana benda ni berlaku? Sebab mungkin kurang pada latihan. Hanya membincangkan perkara-perkara yang teori sahaja. Latihan tak nak. Ada juga yang passion macam ni. Okey, dan saya harap tuan-puan bukan begitulah. Kan? Ni cuma nak cerita situasi. Ada yang begitu. Tapi kalau kita lengkapkan pemahaman kita untuk nombor 1, 2, 3 ni, diiringi pula nombor 4, dan latihan bukan latihan semata-mata seorang diri dan sebagainya. Berusaha pula untuk bertalaqi, musyafahah. Ada guru. Dan pastikan orang yang kita bertalaqi tu adalah guru yang ni lah. Ni memang, ni bukan saya tambah memang kalau baca kitab tulis ni. Mutqin ataupun fiqah. Yang dipercayai. Maknanya kita tahu guru Quran yang kita jumpa tu adalah guru yang memang ahlinya. Betul tak? Bukan kita faham ustaz semata-mata. Okey, ni saya kena jelaskan betul-betul lah. Sebab bila nama ustaz, ustaz ni sebenarnya maksudnya cikgu lah, guru. Cuma dia dalam bahasa Arab je. Macam guru tuan-puan. Guru bukannya semua mata pelajaran dia boleh ajar, betul tak? Banyak subjek. Bila kata guru ni satu nama yang umum. Tapi apa core dia? Dia ni ajar matematik. So, bila kita perlukan ilmu berkaitan matematik, dia lah orang rujukan. Tapi, kalau kita perlukan rujukan untuk ilmu geografi, sains dan sebagainya, boleh tak kita rujuk dia? Boleh. Tapi, sepastinya akan ada lagi orang yang sepatut lebih baik kita rujuk. Iaitu orang yang ahlinya. Carilah guru sains untuk rujuk orang sains. Samalah ustaz. Bila sebut ustaz, bukan semua bidang dicuburi dengan baik. Faham tak? Kalau orang yang bidang fiqh, orang yang bidang usuluddin, bab-bab tauhid, bab-bab keilmuan tauhid ni, jumpa guru-guru ataupun ustaz-ustaz yang mengaji bab usuluddin ataupun akidah. Nak tahu bab hadis, kena carilah orang yang ambil bidang Quran dan hadis. Faham tak? Jadi begitu. Itu yang dimaksudkan mutqin ataupun fiqh dalam untuk kita bertalaqi. Musyafahah ni maksudnya cari guru Quran yang betul lah. Guru Quran yang betul-betul memang mendalami bab Quran ni. Kalau kata nak fokus pada bacaan gitu. Samalah nak cari tafsir, nak belajar tentang tafsir. Kena cari orang yang ngaji dalam hadis, bidang Quran dan hadis. Termasuklah tu bidang tafsir Quran. Mereka je yang layak untuk tafsir Quran. Kerana tafsir ni tak boleh melalui akal semata-mata. Nampak tak? Cabang ilmu ni kan luas. Jadi kesimpulan dia, minta maaf tuan-puan, lama sikit cerita kat sini. Tak apa, biar faham betul-betul kan.
memang tak lari daripada semua ni. Untuk mendapatkan bacaan yang baik, insya-Allah cuba dulu faham teori ni dengan baik, kemudian teruskan praktikal, jangan malu-malu. Okey, sebab tu perjuangan dalam mendalami Quran ni tuan-puan, dia bukan kejap. Kan saya ada sebut tadi, dia bukan fast track. Okey, kalau dengan izin Allah, kalau kata cepat, kita ni jenis cepat, alhamdulillah, mungkin cepatlah respon dia ataupun impak dia. Tapi kalau kita ni dalam keadaan yang orang apa, kita tahu kan diri kita masing-masing ni, kita tahu macam mana pencapaian kita, level kita ni tahap mana. Jadi ikut kesesuaian. Pelan-pelan, slow and steady, santai tapi sampai. InsyaAllah, betul niat, Allah dorong, Allah bantu. Kalau niat kita lari tu, betulkan balik. Kan? Betulkan balik. InsyaAllah kita akan dapat hasil dia yang agak baik. Dan, akhir sekali, penutup. Walaupun kita dah lalui semua ni, okey, walaupun kita dah faham ni, faham ni, adakah kita akan bebas dari kesalahan serta-merta? Tak juga tuan-puan. Kesilapan tu sentiasa ada di mana-mana. Sebab kita manusia. Sebab kita manusia, insan yang penuh dengan kelemahan. Hatta saya sendiri pun tak mustahil untuk tersilap dalam bacaan. Sebab tu kena sentiasa, orang kata apa, jangan meletakkan diri ni rasa selesa dengan apa yang ada sekarang. Faham tak? Kita cubalah. Memang kita takkan lari dari kesalahan. Percayalah. Saya sendiri pun kalau kata dah kondak kelas lelaki banyak mana pun, adakah saya akan bebas dari kesilapan? Tidak. Saya pun boleh silap. Baca tu pun ada je tersasul. Dah tersasul, ulang balik. Itu sahaja. Okey, insya-Allah. Itu je tuan-puan. Tak apa, pelan-pelan follow je sharing tajwid ni. Pelan-pelan, betul, kita cubalah praktik sama-sama. Kan? Ada kesempatan nanti, ada masa, izin Allah SWT, tuan-puan boleh join ni. Ini yang saya ajak tadi tuan-puan. Kan? Ini nak iklan lah ni. Kalau ustaz nak iklan ke rupanya? Iyalah, kau kenalah iklan kan. Kau tidak, orang tak adalah nak ngikut. Saya kena iklankan benda ni supaya orang tahu. Ada kelas, ada tempat untuk mereka ikuti untuk mendalami pengajian. So insyaAllah nanti Februari ni kita ada buka kelas, batch yang keempat. Siapa rasa yang nak belajar balik, rasa nak faham balik apakah di sebalik istilah-istilah yang tuan-puan dengar selama ni. Kan? Kalau kata idgham, apa idgham tu sebenarnya? Kalau kata iqlab ni sebenarnya macam mana? Ada khilaf ke untuk bunyi iqlab? Ikhfa hakiki sama ke dengan ikhfa syafawi? Kan? Tu. Bab ikhfa hakiki semua bunyi sama ke? Itu masuk dalam perbincangan martabat tadi, nampak? Semuanya akan dikupas dalam advance my tajwid nanti. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan akan bersama saya dalam advance my tajwid ni. Ini kelas yang ada yuran ni kelas proper ni. Ada modul kita sediakan. Alright, jom. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan. Siapa rasa selesa dengan cara penyampaian saya, rasa okey untuk ikut, saya alu-alukan anda semua untuk bersama. Siapa yang rasa belum selesa dengan saya, macam tak kenal lagi siapa Mamat ni. Kan? Siapa Mamat ni, sembang macam ni tak berapa faham pun. Tak apa, relax dulu. Jangan ikut. Takut nanti tuan-puan tak selesa. Okey, dia petua nak belajar ni kena cari cari orang yang kita rasa ngam, rasa selesa. Kan? Takut nanti jauh hati kita tu. Hati kita jauh. Alright? Itu antara ni lah benda yang kita kena check dulu, checklist. Alright? So siapa yang selesa dengan cara saya, penerangan saya, nakkan lebih lagi, insya-Allah saya cuba bantu anda dalam Amito ini nanti. Boleh? Itu je. Cuma saya bukan kata saya lah guru Quran terbaik. Tak teman. Ramai lagi. Ini saya pun minta izin lah kalau ada guru-guru Quran dalam ni. Saya minta maaf. Sebab mengadakan kelas ni kan. Kalau ikutkan tak berapa layak sebenarnya. Tapi insyaAllah lah dengan hasil secebis ilmu yang kita dapat sebelum ni daripada para masyayikh, para guru, kita nak kongsikan dalam Amito ni. Amito ni apa? Advance My Tajwid Online. InsyaAllah
Tuan-tuan perempuan akan bersama saya bagi mereka yang mendaftar pada bulan Februari 2022 insya-Allah. Okey. Ustaz, kalau WhatsApp Encik Ifan boleh ke? Boleh. Boleh eh? Siapa yang ada nombor Encik Ifan boleh WhatsApp direct dengan beliau. Itu sahaja. Boleh. Siapa-siapa yang nak ikut, ahlan wa sahlan. Jom. Boleh tuan-tuan perempuan? InsyaAllah. Kalau tuan-puan nakkan guru yang perfect, yang bagus, saya tak galakkan lah untuk ikut saya. Sebab saya tak ada semua tu. Saya tak ada yang perfect-perfect tu. Okey, saya sedar saya pun ada kelemahan, kekurangan tu. Jadi tuan-tuan perempuan boleh carilah. Kalau kata nak yang perfect tu, mungkin tuan-puan boleh buat research, kaji dulu, cari macam mana. Kan? Saya cuba bantu mana yang mampu je. InsyaAllah. Itu sajalah tuan-tuan perempuan. Boleh. Macam mana nak sertai? Oh iya juga ya. Duk cerita-cerita tak khabar pula macam mana nak join. Kejap tuan-puan, saya letakkan ni Encik Elmi ada tak? Encik Elmi kalau ada link untuk kontak dengan ni. Tak simpan pula. Ya ada kan? Saya bagi satu tuan-puan link, tuan-puan cuba tekan. Sekejap saya nak check dulu ada ke tidak link. Lupa pula. Okey. Ni Okey, saya ada letakkan dua link kat situ. Cuba tengok kat komen tu. Ada dua link tuan-tuan saya letak. Pertama saya letak nak kami bantu belajar Quran. Klik kat situ. Tuan-puan cakap, bagi tahulah nak join ataupun nak tanya tentang kelas Amito. Ingat nama tu, Amito. Boleh catat dulu, nanti bila WhatsApp dengan tim kami tu bagi tahu. Nanti insyaAllah dia akan pass pada orang yang betul lah. Kemudian kalau rasa nak baca website dulu, boleh tuan-puan baca website. Info lanjut untuk Advanced by Tajwid. Kat situ semua ada tuan-puan. Apa yang ada dalam Kito, kalau tuan-puan nak tahu kan, bukan Kito, Amito. Kalau tuan-puan nak tahu detail apa yang ada dalam Amito ni, belajar apa je, macam mana proses dia, macam mana yuran dia dan sebagainya, semua detail tu ada dalam website tu. Saya dah letakkan di ruangan komen tu, tuan-puan klik je. Info lanjut. Tekan yang tu. Okey, baca dulu, tak faham baru rujuk kita punya tim. Nombor tim pun semua ada dalam tu. Ada 3 orang. Nanti ada gambar tu, ada ikon WhatsApp tu kan, tekan je. Nanti insyaAllah terus direct pada WhatsApp tim-tim kami tu. Kat situ semua ada. Kalau tuan-puan nak tahu siapa yang mengajar pun, mengajarnya saya lah. Kan? Ataupun tuan-puan ragu-ragu ke, rasa macam siapa Ustaz Adi ni? Dari mana datangnya? Daripada langit ke apa? Tiba-tiba terjun mengajar Quran kat bawah ni kan? Tidak. Detail saya pun, profil saya pun ada dalam tu nanti. Tuan-puan boleh tengok lah. Saya pun bukanlah orang kata mengaji tinggi sangat tuan-puan. Biasa-biasa je. Kan? Ini pun kongsi mana-mana yang dan je. Ilmu-ilmu kita dapat sikit-sikit tu kita share lah pada tuan-tuan perempuan. Itu je. Okay, boleh? Sebab tu awak kabur bukan yang terbaik. Kan? Nanti boleh check profil tu dalam apa? Dalam website tu, insya-Allah. Okay, mau kita. Boleh faham So, insya-Allah jumpa anda dalam Amito Februari 2022. Tekan link cepat-cepat. Okey? Tekan link tu tak semestinya kena daftar. Nak tanya-tanya sore-sore dulu. Sembang-sembang dulu. InsyaAllah. Okey, jom. Habislah kot Siapa ke yang tanya tadi Kain kapan? Saya tak tahu nama.
kain kapan. Nama tu risau juga dengar tu. Okey, tak apa, mengingatkan kita kepada kematian. Mantap, mantap. So inilah dia, insya-Allah. Mudah-mudahan membantulah, ya. Mudah-mudahan membantu, insya-Allah. Baik. Sebelum kita akhiri live kita pagi ni tuan-puan, okay, jam pun dah pukul 10. Okey, baik. Jom. Boleh tuan-puan, kita nak baca ni Jom sama-sama, insya-Allah. Kita bertalaqi sikit. Hidung saya nak rasa nak tersumbat pula ni Sekejap kita sedut dulu. Sedap tu tuan-puan. Ni, boleh dapat kan? Berapa ringgit tau? RM10 kot. Dia macam aroma tu lah. Bau apa, herba-herba tu. Bau min-min kan. Dia cool, sejuk-sejuk. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, betulkan niat balik, insya-Allah. Kita nak baca sama-sama ni. Sedia? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول الذين قالوا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم
قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Selesai. Baik, terima kasih semua sahabat-sahabat penonton semua. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan hari Isnin nanti, ya. Kepada mereka yang terlibat untuk diskusi santai esok, siapa yang dah ada dalam grup diskusi santai kan, pastikan esok kita akan jumpa lah. Ni program tertutup untuk mereka yang terlibat sahaja. So ni saja saya nak sebut. Esok jam 9 kita jumpa dalam Zoom insyaAllah untuk diskusi santai bagi seminar isi tajuk yang baru ni. Tapi ianya pada mereka yang early bird lah kan. Siapa yang ada dalam grup dia tahulah tu. Yang tak tahu apa-apa tu maknanya tak terlibat lah tu kan. Okey, insyaAllah jumpa esok pada yang terlibat. Dan untuk sharing tajwid kita akan jumpa pada hari Isnin nanti. So salam hujung minggu buat semua. Maaf salah silap kalau ada apa-apa kurang terlebih tu. Kalau ada setiap bicara saya ni yang ada berunsur kesombongan, bongkak dan sebagainya, saya mohon maaf tuan-puan, itu kelemahan saya, ya. Moga-moga Allah ampunkan saya di atas segala percakapan yang saya maksudkan tadi. Dan segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Dan insyaAllah mudah-mudahan kefahaman yang kita dapat sebentar tadi kekal dalam ingatan insyaAllah. Mudah-mudahan biiznillah. Jadi tak ada apa dah kot. Terima kasih sekali lagi. Itu saja. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai kita jaga Quran, Quran jaga kita. InsyaAllah. Jom kita tutup dahulu dengan doa tilawah ini. Kita baca bersama-sama dan terus kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Puan Nuraini terlibat esok. Esok yang goal tu belum lagi. Ni untuk yang seminar baru ni. Puan Nuraini masa kelas kan? InsyaAllah terlibat. Okey. Itu saja. Jazakumullah khairan jazak. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Kita tangguhkan dulu dengan bacaan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Okey. Itu saja tuan-puan, bye bye. Salam Jumaat buat semua. Yang pergi masjid selagi, elok-elok, hati-hati. Yang ibu-ibu, mak-mak yang ada kat rumah ataupun yang sedang bekerja, selamat teruskan kerja. Dan yang masak, selamat masak. Kalau baru nak sebut, kalau yang duk Ipoh ni boleh lepas lauk sikit kan. Tak adalah, gurau-gurau je insyaAllah. Okey, selamat semuanya. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita layan dulu mukmin sejati tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Bye-bye. Orang mukmin yang sejati, jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatan
Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahabat